Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua sahabat-sahabat, ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar semua? Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kesihatan dan kesihatan yang dapat kita gunakan untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah SWT dengan sebenar-benar takwa. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang saya hormati dan juga saya segani, pagi ini kita akan bicarakan satu lagi topik kemusykilan agama yang mana sudah tentu dia akan memberikan kita sedikit sebanyak ilmu tambahan ataupun sedikit kefahaman mengenai asas-asas kehidupan. Jadi jangan lupa untuk pagi ini kita lakukan satu usaha, iaitu usaha yang pertama, kita ajak rakan-rakan atau ahli keluarga kita yang terdekat dalam rumah untuk kita sama-sama melihat Tayyib Ustaz pada pagi ini. Yang kedua, jangan lupa untuk kita kongsikan dengan rakan-rakan kita di media sosial, tak kira di mana saja platform, untuk mereka sama-sama join dengan izin ataupun bersama kita pada pagi ini untuk menambahkan kefahaman mereka tentang asas-asas kehidupan agama. Jadi insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati juga saya sekalian, pagi ini kita akan bicarakan mengenai topik barang lelongan. Saya ulang sekali lagi, barang lelongan. Inilah topik yang akan kita bicarakan. Bersama dengan kita pada pagi ini, ahli panel. Tak lain tak bukan, kalau kita dengar pasal barang, lelongan, perkara-perkara muamalat ni, tak lain dan tak bukan Al-Fadil Ustaz Mustafa. Apa khabar Ustaz, sihat? Alhamdulillah sihat. Lama tak jumpa Ustaz ni, kita tak berganding lama dah Ustaz. Itulah betul tu. Masya-Allah. Ustaz, macam ni Ustaz, pagi ni nak tanya sikitlah. Kita tahu Ustaz orang Pahang, durian jadi kat kampung? Sikit je. Sikit je, masya-Allah. Tapi dah habis musim dah. Dah habis musim, masya-Allah. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Seperti biasa, sekiranya ada persoalan mengenai topik kita pada pagi ini, boleh terus hubungi kita talian 1800-1877 ataupun 1800-881677 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, barangan lelongan. Hari ini kalau kita lihat di media sosial, terutamanya di ruangan siaran langsung di media sosial, mana-mana platform, hari ini tersebar luas kaedah-kaedah lelongan yang mana secara langsung, dan mungkin ada perkara-perkara yang tergelincir daripada syariat, dan mungkin juga ada yang kita tengok inilah yang bertepatan dengan kehendak syariat. Jadi Al-Fadhil Ustaz, pagi ini barangan lelongan, di manakah mukadimah pada pagi ini untuk kita bicarakan hala tuju perbincangan kita. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya muliakan moderator ataupun pengemudi program kita Tanyalah Ustaz pada pagi ini, Da'i Hilman, kemudian sinar penonton rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berbicara tentang satu jual beli lelong ataupun dipanggil sebagai barang lelongan, dan sebenarnya dia ada banyak nama. Kan ada nama istilahnya dipanggil bai'ul fuqara, kan, iaitulah jual beli orang yang menginginkan barang tu. Bukan semua orang nak barang tu. Jadi ada setengah-setengah orang yang memerlukan barang tu, maka dia masuk menjadi sebagai pembida lah, ataupun untuk membeli barang tu nanti. Ada yang dipanggil sebagai jual beli, dipanggil sebagai kasadul bada'in. Maksudnya barang-barang yang tak berapa nak laku, kan, ataupun barang-barang yang mungkin dia punya permintaan tu kurang, maka penjual dia nak buat lelong. Jadi lelong tu secara siapa nak beli ni, siapa nak beli ni dan sebagainya. Dan kemudian ada juga namanya dipanggil sebagai bai'ud dalalah. Bai'ud dalalah ni dia macam bunyi dalil sikit. Dalil ni kalau kita kata biasanya dalil pada Quran, dalil pada hadis. Jadi dalalah ni maksudnya berapa awak boleh tawar. Jadi dia minta berapa awak boleh tawar, berapa awak boleh bagi. Jadi dia akan naikkan hargalah berdasarkan apa yang mereka rasa yakin dan mereka rasa boleh untuk membeli barang itu bila mana telah diputuskan nanti. Baik, ada juga namanya bai'ul mafalis. Jual beli orang muflis. Kan? Yang ni yang dipanggil lelong rumah, lelong kereta, tak boleh bayar bank, tak boleh bayar sekian-sekian dan sebagainya. Maka itu juga termasuk dalam apa yang dipanggil sebagai jual beli yang akhirnya berakhir dengan lelongan. Maka kalau kita tengok daripada hadis Nabi SAW ataupun sebelum tu daripada ayat Quran, dia tak ada dalil khusus berkenaan dengan jual beli lelong ini. Tetapi dalam surah
Al-Baqarah pada ayat 275, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan pada tengah-tengah ayat itu, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan segala jenis jual beli dan Allah mengharamkan segala jenis riba, sikit ataupun banyak. Baik, jadi yang lebih jelasnya adalah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yashtari al-hilsa, iaitu hadzal hisa man yashtari hadzal hisa wal qadaha, kata Nabi SAW. Iaitulah Nabi tawarkan, ada satu orang lelaki datang jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku ada bawa pelana dengan bekas tu macam untuk isi makanan lah. Maka pada waktu itu kata Nabi SAW, kamu nak jual? Ya, aku nak jual, kata beliau. Baik, kemudian kata Nabi SAW, Nabi pun menawarkan, kan, man yashtari hadha, siapa yang mana nak beli benda ni? Dirham, kan. Ada sahabat angkat tangan, dia kata, akhadhtuhuma bidirham, kata dia. Aku nak beli benda tu, Rasulullah, dengan 1 dirham. Kemudian Nabi kata, may yazid ala dirham, may yazid ala dirham. Siapa nak tambah lagi dirham? Siapa nak tambah lagi dirham? Nabi offer lah. Dan kemudian ada sahabat, dia kata, ya Rasulullah, aku nak beli dua-dua tu dengan 2 dirham. Maksudnya lebih tinggilah daripada harga yang ditawarkan tadi. Dan kemudian jual beli itu pun berlaku. Dan hadis itu sahih, hadis itu hasan, maksudnya boleh dijadikan hujah, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Jadi dia menjadi hujah. Rupanya jual beli lelong ni dah ada pun pada zaman Nabi. Nabi sendiri yang melakukannya. Dan kata Imam Bukhari, kata Syekh Safi Rahman Mubarak Furi, benda ini juga berlaku pada zaman tabi'in. Atha bin Abi Rabah, sebahagian sahabat-sahabat yang lain, dan juga para tabi'in pernah melakukan jual beli lelongan. Maksudnya apa yang kita buat pada hari ini dipanggil jual beli lelong, memang ada dasarnya daripada hadis Nabi SAW dan perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah secara ringkas, maksudnya benda ni ada dalam syariah. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita cerita pasal isunya lelongan dan sebagainya, dia berkaitan dengan halal dan haram. Jadi bila mana halal dan haram ni, dia ada perkara-perkara yang kita perlu berhati-hati. Ustaz, bila mana kita sebutkan mengenai isunya halal dan haram, lelongan dan sebagainya, tertanya-tanya, adakah barang lelongan ini ada tempoh masa dia untuk kita bid ataupun kita membida? Silakan Ustaz. Baik, sepatutnya memang kena ada letak tempoh. Contoh kalau kita kata kita membida gram emas, maka biasanya orang buat bida gram emas ni dia akan buat dalam tempoh 24 jam. Contoh dia letak tapak tu iaitulah 200, mungkin nak jual 1 gram. Jadi boleh pergi mungkin dalam 300 lah kalau orang bida ataupun bid dekat Facebook lah biasanya. Jadi bila dia bid, dia membida tu, tapak katalah diletak 200, kenaikan dia tulis kat situ, kenaikan minimum RM2. Kemudian tarikh tutupnya ialah pada pukul 12 besok pagi, contohnya 12 tengah hari lah. Jadi dia kena ikutlah, maksudnya memang ada tempoh, dan tempoh itu kalau buat lebih besar lagi, contohnya kalau kita kata custom buat, kan, ataupun kalau polis diraja buat, ataupun kalau mahkamah buat, dia ada pelelong dia, tu biasanya rumah dan sebagainya, maka yang itu dia ada tempoh-tempohnya, waktu-waktunya. Dan bila dah tutup tu, maka tak boleh lagi nak bida lah. Jadi kalau tak, siapa nak tahu bila pemenang, kan? Jadi terus siapa pemenang tak tahu, kan? Jadi kita kata ada tarikh tutup, dan kemudian akan diumumkan siapakah yang akan memenanginya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Jadi kita teruskan dengan soalan seterusnya daripada Sal Rasid Cik Si daripada Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukum jual beli secara lelong menurut fahaman Islam dan syarat-syaratnya? Mohon Ustaz kongsikan. Jadi fahaman Islam dan juga syarat-syaratnya, bagaimana untuk kita jualan lelong? Silakan. Baik, disebut oleh Syekh Dr. Muhammad Zuhaili dan juga Syekh Muhammad Taqi Al-Uthmani. Ini dua ulama besar juga dalam bab muamalat dan dalam fiqh, terutama juga dalam mazhab Syafi'i, menyatakan bahawa secara umumnya semua, itulah kefahaman kita sebutkan tadi, semua perkara yang melibatkan lelong itu adalah harus, melainkan ada termasuk padanya perkara-perkara yang tidak dibenarkan, perkara-perkara yang diharamkan. Jadi kalau kita berbincang tentang dia punya konteks, dia punya kaedah, dia punya cara, dan juga bagaimana pengurusan berkaitan dengan perkara itu, maka kita kena faham. Setiap kita nak melakukan jual beli, setiap yang kita nak melakukan perkara itu, kehendak syariah, dia jangan dilanggar. Banyaklah contohnya kalau kita kata ada unsur-unsur yang dipanggil sebagai najash.
Najas ni maksudnya ialah mereka berpakat untuk menaikkan harga tapi sebenarnya tak nak beli pun. Ada pula yang mana dia kata puji barang tu, dia suka barang tu, barang ni bagus sebenarnya kan, tapi hakikatnya orang yang sama. Jadi semua itu akan termasuk kepada perkara yang tak dibenarkan oleh syarak. Dan sudah tentu kalau kita lihat pandangan para fuqaha, antaranya pandangan daripada mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, hatta mazhab Zahiri pun mengharuskan jual beli seperti mana dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, iaitulah jual beli lelong. Cuma daripada sudut konteksnya kena tahulah apa dia punya konsep, apa dia punya kaedah. Dan secara umumnya kalau tengok syarat ni dia sama macam jual beli biasa. Maksudnya dia ada 3. Kata Imam Malik, kata Imam Ahmad, kata Imam Syafi'i ataupun mazhab mereka, mazhab kita, mazhab Syafi'i menyatakan bahawa secara umum ada pembeli penjual. Maksudnya kalau konteks ini maksudnya ada penjual dan pembida lah. Itu konsep dia. Dan kemudian maksudnya sirah akad ijab dan qabul. Maksudnya saya nanti dia akan berakhir dengan saya beli barang tu lah. Sebab nanti ini bida dulu. Akan berapa naik, kemudian berakhir dengan membeli barang. Dan kemudian barang tu sendiri. Kan sebab tu barang tu sendiri dia tak boleh barang yang memang rosak. Kan maksud dah tahu memang tu barang tu memang rosak saja nak pergi jual, nak sekian-sekian, nak buat bida dan sebagainya. Jadi kita kata kalau kita patah daripada awal balik, maka syarat pembeli penjual tu dia kena tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur tak tentu, tak jelas, tidak ada unsur yang mana membawa mudarat kepada pembeli contohnya, dan kemudian sudah tentulah dia itu mesti baligh dan berakal lah, kan rasional. Maka dia tak boleh sebarangan orang lah, budak kecil buat bida tak boleh lah, kan. Baik, kemudian juga pada sirah itu dia nak tengok, sebab nanti kita akan bincang ada pula isu tentang boleh ke jual beli lelong ni dengan online kan, isi borang kan, isi borang kan. Kemudian juga apa lagi melalui sekian-sekian. Jadi boleh ke macam tu ke mesti hadir ke tempat tu untuk membida. Jadi itu konsep-konsep yang ada dia kena perhatikan. Kemudian yang ketiga, pada barang tu sendiri nak kena tengok barang ni ada jenis yang dipanggil sebagai manfaat, dia cuma manfaat saja kan. Ada ke orang bida sewa rumah? Tak ada lah kan. Dia kata saya nak bida ni sewa rumah, siapa boleh bagi sewa rumah yang lebih tinggi kan. Jadi yang itu ada sikit problem lah. Cuma kita kata biasanya membida ni dia pada manfaat barang tu dan barang tu sendiri. Dia tak boleh sekadar manfaat. Maksudnya dia dapat barang tu dan dia boleh gunakan, bukan sekadar memanfaatkan macam sewa tadi tu, macam sikit tak berapa okey lah. Jadi daripada sudut konsepnya itu secara ringkas tentang syarat-syarat dia. Baik, Alhamdulillah. Jelas tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ada orang-orang yang terfikir nak bida sewa kereta tu beringat sikit, tak boleh. Jadi insya-Allah kita akan terus kepada Facebook daripada Al-Syal. Assalamualaikum Ustaz Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana konsep jualan lelong secara bisik? Mohon Ustaz jelaskan, terima kasih. Jadi Ustaz, secara bisik ni sebab ada berbeza kawasan-kawasan yang masih lagi mengamalkan bisikan-bisikan untuk bid harga. Silakan. Okey, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Tuan Aisyal. Dia berlaku ada beberapa tempat macam Kuala Muda di Kedah. Jadi bila mereka nak buat barang lelong tu, mereka akan bisik kepada pembeli tu. Macam ni bisik dia? Dia akan bagi tahulah ni harga dia. Kamu bagi berapa? Dia tak, orang lain tak tahu. Orang lain tak tahu, dia bisik pula pada pembeli tu. Jadi banyak kerja sebenarnya nak kena bisik-bisik kan. Tapi itu berlaku secara uruf dan adatnya. Cuma kita nak kata adakah daripada sudut hukum dan syarat ataupun melanggar batasan-batasan syariah, kita nak sebutkan bahawa sebenarnya dia cukup semua rukun dan syarat. Dia seolah-olah dikiaskan, saya sebut seolah-olah dikiaskan kepada jual beli secara bertulis. Maksudnya gini, katalah syarikat dia open satu, katalah biasanya kereta. Jadi kereta ni dah mileage tinggi kan, kemudian apa lagi, kereta maksudnya syarikat nak beli kereta baru lah. Jadi yang kereta tu semua dia nak lelong. Jadi lelong tu kepada siapa? Kepada staff contohnya. Jadi staff kena buat apa? Staff kena contohlah kata letak deposit RM100 dan dia kena ada dokumen. Dia tulis kat situ berapa harga yang dia letak, nombor kad pengenalan, nama dia letak dalam kita katalah dalam bekas ke apa, dan kemudian orang lain pun buat benda yang sama. Okey, dia tak lari daripada bisik tadi tu. Jadi maksudnya dai dah letak tadi tu, dai tahu tak berapa jumlah yang saya letak? Tak tahulah. Dalam bekas tu orang lain pun letak, saya pun tak tahu. Tak tahu siapa bagi harga tinggi, harga rendah ke apa, kita tak tahu. Jadi bisik ni pula, bisik kat orang tu dia ini saya nak jual ni 100. Awak bagi apa? 120. Bisik kat sana pula. Awak berapa? 125. Contohnya kan. Awak berapa? 115. Contohnya kan. Jadi semua orang tak tahu, tapi akhirnya dia akan menatijahkan kepada pemenang itu akan pergi kepada yang paling tinggi. Okey, jadi maksudnya ada tak daripada sudut syarak, ada tak perkara-perkara yang kita kata ada isu ke apa? Jawapannya secara ringkas, kalau tak ada unsur penipuan, tak ada unsur berpakat, tak ada unsur rasuah,
rasuah ni pun boleh jadi juga dia dah bagilah, tapi saja nak nampak macam ada bida, dia buat tu. Sebenarnya dia dah tahu dah siapa yang akan beli tu, dan harga mungkin harga lebih tinggi contohnya. Jadi kita kata kalau tak ada unsur-unsur yang seperti itu, maka jual beli berbisik tadi tidak menjadi isu daripada sudut syarak. Wallahualam. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Kita akan bicarakan lagi mengenai isu lelongan ini. Kita akan berehat seketika, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Takyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih buat warga yang setia dengan Takyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru ini daripada awal hingga saat ini. Yang baru bersama dengan kita, saya ucapkan selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa untuk kita pergi ke Facebook Takyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan, ataupun tuan-tuan dan perempuan boleh hubungi kami di talian yang tertera di kaca TV anda. Jadi sampai dengan masa, topik lelongan ini saya kira satu topik yang sangat panas. Sebab apa panas? Sebab hari ini tuan-tuan dan perempuan, lelongan ini berlaku di mana-mana. Sama ada secara nyata ataupun di alam maya. Kadang-kadang kalau saya tengok di media sosial, kita tengok Ustaz, minta maaf Ustaz, kalau kita tengok media sosial, tak kira waktu, pukul 3 pagi pun kadang-kadang buka media sosial, ada lagi orang duk beat ni. Orang duk buat lelongan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, inilah perkara yang kita kena belajar. Jangan tersalah ataupun jangan kita mudah-mudah dalam perkara muamalat. InsyaAllah kita nak terus ke soalan pada Facebook daripada Ahmad Ellen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, lelongan ini melibatkan bidaan, di mana siapa yang membida dengan harga tinggi akan dapat. Tapi bagaimana dengan larangan membeli di atas belian orang lain seperti yang terdapat dalam hadis Nabi. Jadi kita ni boleh ke Ustaz membeli atas belian orang lain, tapi dia baru bid sahaja? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih pada tuan yang bertanya, satu persoalan yang sangat baik, sebab bimbang takut makan harta secara batil. Kan kita dapatkan secara batil, secara haram kerana mungkin milik orang lain, tapi kita yang dapat contohnya. Baik, jadi secara umumnya memang ada hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, hadis yang sahih, iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, la yabi'u rajulu ala bai'i akhi. Tidak boleh seorang lelaki membeli pada belian saudaranya. Membeli pada belian saudaranya. Dan juga dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebut bai'i ba'dukum ala ba'an. Maksudnya kamu membeli sebahagian daripada kamu dengan sebahagian yang lain. Kan? Jadi maksudnya begini. Larangan ini dia bila mana kita katalah contoh dalam satu kedai, saya adalah pun menetapkan harga dan saya akan beli confirm. Kan, pada waktu tu maksudnya betul-betul lah saya akan beli, dan kemudian saya kata mungkin juga saya dah bayar, ataupun mungkin saya kata saya dah nak beli, tiba-tiba ada satu orang datang, dia kata saya berkenan lah, ini limited edition contohnya kan, ini barang terhad ni kan, barang apa payah nak jumpa. Jadi pada waktu itu yang seorang ni kata dia beli berapa, dia beli 500, saya beli 1000 lah. Dia kata macam tu. Sedangkan tadi dah setuju nak bayar, tadi dah setuju beli, ataupun mungkin dah bayar. Dia kata tak apa, apa ni pulang balik, saya yang akan beli barang tu contohnya, sebab saya harga mahal. Jadi penjual dia tak boleh untuk jual pada orang yang kedua tadi. Yang itu yang dimaksudkan larangan daripada membeli barang yang telah dibeli oleh saudaranya. Adapun bid, kata Imam Nawawi rahimahullah, dan bahkan disebut oleh Imam Ibn Qudamah dan ulama-ulama yang lain, bid ni dia belum tetap harga dan tak tahu siapa lagi akan memiliki. Kan, jadi maksud masih lagi kita tawar menawar kan. Jadi sebenarnya benda ni biasa kalau dekat pasar, dekat apa pun, dia kadang-kadang tak dipanggil istilah lelong, tapi ada tawar menawar dekat situ harga tu. Dan kita masuk pula dalam lelongan, memang pula kita kena membida maksudnya. Jadi belum ada jual beli dan kesepakatan berlaku di situ. Sebab tu para ulama mengharuskan, walaupun ada unsur nampak belian saudara, katalah 10 orang yang masuk, 10 orang tu yang bagi harga. Jadi takkan kita nak beli saudara dia beli barang saudara, tak. Sebenarnya maksud dia ialah bila dah ada ketetapan harga, dah berlaku jual, maka dia boleh termasuk dalam larangan hadis. Dan satu lagi kalau kita perhati, contohnya gini. Dai Hilman dah beli, katalah contoh beli barang tu 100. Saya kata okey, dah dapat bid ni. Saya kata saya bayarlah dekat Dai Hilman, ataupun contohnya saya nak juga barang tu, saya bayar kepada penjual lebih. 100 tadi kan, saya kata walaupun dia dapat, tapi saya kata dekat pembina, tak apalah saya bayar lebih, saya ambil barang. Itu termasuk dalam larangan tadi tu. Jadi nak kena pasti, maksudnya lelongan ikut daripada sudut hukum syarak tak termasuk dalam memakan harta ataupun barang saudara sendiri. Masya-Allah. Jelas tuan-tuan dan puan-puan, itulah sedikit sebanyak bila mana kita belajar baru faham kaedah dia. Jadi insya-Allah kita nak ambil pemanggil yang pertama yang bertuah pagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh, Dai Hilman dan Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Saya Omar Abdul Majid dari Felda, Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi soalan wabarakatuh. saya begini Ustaz, kalau kita bida ni biasanya kalau barang lelong tu, kalau kita buat bidaan ni, kadang-kadang lah ada penambahan bayaran tu di situ tu. Jadi soalan saya Ustaz, ni orang kampung ni orang kampung buat soalan ni Ustaz Jadi kadang-kadang kalau bayaran tambahan tu, apakah boleh dikategorikan sebagai riba ke macam mana ke ni Ustaz dalam perkara ini? Kerana ada wang tambahan itu tadi. Jadi nak tanya wang tambahan itulah, apakah ia dikategorikan sebagai riba ataupun macam mana di segi hukum Islam yang sebenarnya? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Omar Abdul Majid atas soalan yang diberikan mengenai harga yang dinaikkan Ustaz. Adakah ada berlaku riba di situ? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Tuan Haji Omar. Mungkin daripada dua sudut lah. Pertama, harga yang semakin naik yang bila ditawarkan tu. Yang kedua, maksudnya harga tu mungkin lebih tinggi daripada pasaran. Lelong, saya sebut lelong tak semestinya murah. Kan lelong tu kadang-kadang barang tu barang yang payah nak jumpa. Contoh saya sebut, ada barang bundle ni dia dipanggil sebagai barang ada jenama tertentu, dia gisha kan, jenis tu gisha. Yang tu belah puluh ribu orang lelong, baju buruk kan? Tapi lelong dia tu sebab dia payah nak jumpa dan dia ada kaitan dengan apa-apa tertentu lah kan, ada musim-musim tertentu, zaman-zaman tertentu, maka dia punya lelong tu lebih tinggi. Kalau kita beli bandar biasanya barang-barang bandar RM20 kan, RM25, RM5 pun ada. Tapi ini boleh jadi RM17,000 kan. Jadi maksudnya kat sini apa yang dibangkitkan oleh Tuan Haji Omar, pertama tadi yang tambahan tadi. Maka kalau kita tengok pada hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu tadi, dalam riwayat Imam Tirmizi, hadis yang hasan, memang diiktiraf oleh Nabi. Maksudnya siapa yang boleh tawarkan harga lebih tinggi? Sebab nanti penutup dia tak dikira sebagai riba sebab dia bukan pertukaran mata wang. Itu satu. Yang kedua, dia tidak melibatkan item ribawi. Kalau contohnya harta emas pun kalau dibida dan selepas itu dia akan berlaku, contohlah katalah contoh saya beli 1 gram tu 300 gram, saya dapat 300 gram, 300 gram pula, RM300 1 gram kan. Jadi bila dapat RM300 1 gram tu, saya yang dapat. Orang lain mungkin 280, 289, 299, akhir sekali dah tutup dia punya tempoh membida tu, saya yang dapat. Maka pada waktu itu kalau saya jual bertangguh itu baru terlibat dengan riba. Tapi waktu proses membida yang menaikkan harga itu tidak termasuk dalam larangan yang dimasukkan sebagai riba. Kerana apa? Kerana pertambahan itu siapa yang mampu untuk bayar. Dia letak tapak harganya katalah RM20,000. Rumah tu kalau lelong katalah contoh RM80,000. Jadi siapa-siapa tambah sampai RM120,000 contohnya. Maka dia willing to pay, dia mampu untuk bayar, maka yang itulah tak termasuk dalam larangan yang disebutkan daripada riba ataupun larangan yang termasuk daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu daripada satu sudut. Yang kedua, bida tu sampai tempoh dia punya harga tu lebih tinggi daripada pasaran. Kan lebih tinggi daripada harga-harga yang biasa. Yang ini juga tidak ada larangan dengan syarat dia bukanlah berpakat, bukanlah dalam keadaan untuk nak menipu, bukanlah dalam keadaan untuk nak jadikan sesuatu jual beli yang tak jelas dan sebagainya. Jelas, barang jelas apa semua, maka pada waktu itu hukumnya adalah diharuskan walaupun tinggi daripada harga pasaran. Wallahu alam. Ustaz, bila mana kita sebut pasal lelongan dan sebagainya, ada bila mana lelongan ni selalu termasuk dalam orang kata third party dengan izin ataupun orang yang ketiga ataupun broker dan sebagainya. Ada cas-cas yang tersembunyi. Yang pertama, cas wajib, iaitu dipanggil cas wakalah lah sebagai contoh. Yang mana sekiranya dia beli, dia ada cas untuk melepaskan barang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, cas yang termasuk dalam harga lelongan. Sekiranya dapat lelongan harga sekian, tak kisah macam mana pun, orang yang ketiga dapat 10% atau sebagainya. Adakah benda ni ada riba ataupun tidak? Silakan. Okey, kalau dia pakai contoh syarikat. Jadi syarikat ni buat lelongan open lah untuk lelongan ataupun buka untuk nak membida dan kemudian sebenarnya dia pakai ejen. Jadi orang ketiga ni dia kena bayar. Jadi secara umumnya dia dipanggil sebagai wakalah, wakil lah. Tadi disebutkan fi wakalah tadi. Maksudnya dia wakil tu, maka dia berhak untuk mendapat katalah contohnya 1,000 ke 1,500. Ini untuk bida rumah contohnya. Jadi 1,000 ke 1,500 ni dalam pasaran biasa.
Jadi dia akan dapat sebab apa? Dia yang tolong bida. Dia biasa membida, dia pandai lah. Orang ni mungkin tak berapa nak pandai, baru first time nak membida. Jadi dia pun rasa masalah. Jadi syarikat dia ambil ejen tu dan kemudian terbukti biasanya dia akan close sale lah. Akan dapatlah bidaan tu, maka dia pun akan pergi tolong ataupun bantu dengan bayaran tadi. Maka hukumnya harus. Itu sebagai wakil. Yang kedua, nak bawa keluar barang tadi apa semua tadi tu, yang tu kena hati-hati sikit. Bimbang takut ada unsur-unsur scammer ke apa, nak membida online, hati-hati. Kan secara online dan sebagainya. Ada pula dia punya ni scan-scan. Servis-servis tertentu. Kalau hidden charges, kan, maksud charge tersembunyi yang tak jelas, maka di situ hukumnya adalah gharar lah. Maksudnya benda yang tak jelas kat situ, apa benda yang di-charge, kan, apa benda yang kena bayar. Tapi kalau kita kata contohnya untuk post ke untuk apa, itu tak ada masalah. Itu memang jelas berapa, post RM10 contohnya, kan. Kemudian juga daripada sudut asalnya, pastikan juga kalau contoh orang nak membida rumah, dia kadang-kadang kita deposit tu katalah 10%. Katalah harga rumah tu RM100,000, RM10,000 kita kena ada. Dan kita jangan expect, jangan kita rasa RM100,000 ni mungkin RM110,000. Dah, mungkin RM150,000 pergi dah. Jadi kita kena sediakan wang yang lebih untuk membida, dan kemudian untuk dapatkan tu kita kena tahu taraf ataupun kita punya sanggup kita ni tahap mana. Kadang-kadang takut kita bimbang, kita bid, rupanya sebenarnya kita tak sanggup dah pada harga tu. Tapi sebab kita rasa semangat kan, suka tengok orang bid, kita masuk kan. Jadi kita hati-hati. Jadi kita kata apa-apa yang tak jelas, apa-apa yang dia punya charge tertentu yang tersembunyi, yang tu diharamkan, tak dibenarkan. Kalau jelas post ke apa, yang tu okeylah. Baik. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, inilah dia perkara-perkara yang kita kena ambil maklum dan juga ambil faham, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan, kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam Majlis Ilmu Tayla Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mustafa Muhammad Suki. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jangan lupa untuk bertanyakan soalan mengenai lelongan, iaitu topik perbincangan kita pada pagi ini, di talian Facebook ataupun boleh hubungi kami di talian 18881677. Jadi tuan-tuan dan perempuan, tanpa saya lengahkan masa, saya nak baca soalan daripada Facebook, daripada Ram Desaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengapa dalam penjualan barangan lelongan akan berlaku unsur pertaruhan? Dari sudut perniagaan, apa bezanya jualan lelongan atau jualan secara tender? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Betul Ustaz, kadang-kadang nampak macam nampak macam judi pula kan, bertaruh dan sebagainya. Bagaimana? Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Okey, judi itu sendiri kata Abdullah ibn Umar dan juga Ibn Abbas dan juga sebahagian sahabat-sahabat yang lain, dia adalah ada ghurm. Maksudnya ada risiko, yang mana kalau dia masuk tu ada risiko untung dan rugi. Kan? Contoh kalau dalam bab membida ni, dia bayar deposit. Dan deposit ni biasanya refundable. Maksudnya kalau kita bid, contoh kita buka e-lelong dekat mahkamah. E-lelong mahkamah ni maksud di bawah mahkamah biasa ada rumah-rumah yang akan dilelong. Jadi ada website dia, tuan-tuan boleh buka, tuan-tuan akan tengok. Biasa dia akan tulis di situ, dia punya wang deposit tu kalau tuan-tuan tak menang dalam bidaan itu akan dipulangkan. Okey. Kadang-kadang dia ada dia punya fee dia. Maksudnya contoh untuk dokumen dia contohlah RM5. Kan contoh dia punya wang post dia berapa ringgit. Yang tu biasanya kalau betul-betul melibatkan dokumen, maksudnya dia punya nantilah urusan-urusan dia punya apa kita kata sijil ke apa ke, maka yang itu kita kata kalau sekat RM5 ke apa, memang bukan buat untung. Memang itu adalah dia dapat untung tadi, untung daripada mana? Bida nanti tu. Yang tu dia dapat untung. Dia tak buat untung daripada dokumen ke apa semua, dia bayar ke, dia charge ke apa, tak ada. Jadi daripada sudut tu, kalau betul-betul dia adalah daripada apa kita kata duit daripada betul-betul untuk borang tu, RM5 contoh, yang tu tak ada masalah. Tapi deposit dia masuk katalah 100, katalah 150, katalah 1000, 2000, tak dipulangkan kalau dia kalah. Yang tu masuk unsur pertaruhan judi. Seperti mana persoalan yang ditanyakan tadi. Kan? Jadi maksudnya kat sini, kalau dia nampak macam pertaruhan, tapi hakikat sebenarnya adalah kita membeli sebab kita menang tu, dan orang lain ada rugi tak?
Tak ada rugi. Jadi orang lain tu semua akan dapat pulangan dia balik kan. Lepas tu dia buat apa? Dia boleh masuk membida yang lain pula. Contoh kan. Maksudnya kalau ada open apa lagi ataupun tender tadi lebih kurang je sebenarnya. Maksudnya buka tender apa semua ni, siapa yang bagi harga terbaik, siapa yang bagi dia punya apa senarai list apa semua yang terbaik, maka dia akan bagi. Jadi kita nak kata unsur judi berlaku dalam isu lelong bila mana deposit itu dia buat keuntungan tak dipulangkan. Maksudnya siapa? Yang menjual tu nanti dia buat keuntungan. Tapi kalau setakat kos untuk borang apa semua RM5 apa semua, itu tidak menjadi masalah. Jadi kena tengok betul-betul tu lelong yang macam mana kita masuk. Kalau hangus duit dia problem, dan kemudian itu termasuklah dalam perturuhan judi tadi. Baik, alhamdulillah. Tadi Ustaz cakap RM5 tu mungkinlah untuk kertas sebagai dokumentasi. Tapi mungkin ada di antara kita ni 100-200 tak kisah sangat, tapi benda tu juga termasuk dalam judi. Jadi berhati-hati. Tuan-tuan dan puan, kita nak ambil pemanggilan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman dan juga Ustaz Mustafa. Ya, Tuan Ilyas, teruskan dengan soalan. Soalan saya begini ya. Jika sekiranya terdapat pakatan di antara dua pihak ni, kemungkinanlah ya nak bagi apa habuan. Bagaimana? Adakah Baik. itu bagaimana dengan lelongan tersebut? Baik. Dan juga barang rampasan yang dirampas oleh pihak berkuasa, adakah pihak kuasa itu saja yang layak untuk membuat lelongan? Bagaimana pula dengan orang-orang individu ni? Adakah ia perlu mendapat autoriti daripada pihak berkuasa untuk membuat lelongan? Itu saja soalan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Ya, Terima kasih pada Tuan Ilyas atas soalan yang diberikan, soalan yang bagus. Pakatan yang pertama, yang kedua barang rampasan. Adakah boleh dilakukan dua benda ni? Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Tuan Ilyas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, diriwayatkan daripada Abdullah ibn Umar dalam riwayat Imam Al-Bukhari, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani bai'in najash. Nabi larang daripada jual beli yang ada unsur-unsur persepakatan mengelirukan. Persepakatan ni boleh jadi macam-macam. Pertama, kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, persepakatan boleh berlaku dengan tujuan tak nak beli apa-apa, just ataupun cuma untuk naikkan harga. Kan naikkan harga ni maksud saya dengan dai berpakat kita kena bid ni kan, kita kena masukkan harga. Contohnya nak beli rumah ke apa ke, supaya rumah tu nanti akan balik modal semula. Kan dia bukan harga lelong tapi balik modal ataupun dapat untung. Sebab apa? Nanti adalah sikit habuan saya bagi. Jadi penjual tadi dia upah kita berdua contohnya kan. Jadi yang itu termasuk dalam perkara yang najas yang Nabi larang tadi. Satu. Yang kedua, dia puji je barang tu. Dia jadi orang tengah, dia kata barang ni bagus apa semua kan, dia tak masuk harga, dia tulis kat Facebook barang ni memang bagus ni, barang ni memang okey, padu contohnya kan. Jadi sebenarnya dia termasuk dalam perkara yang sama juga an-najas yang dilarang oleh Nabi SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya barang tu dah nak jual kepada orang tertentu tapi nak nampak dia macam adil lah. Jadi dia pun buka lah tender, sebenarnya dah tahu dah siapa yang akan beli, sebab orang lain tak tahu nanti harga berapa kan, berapa dalam dia punya tulisan harga tu berapa ditawarkan, orang lain tak tahu. Maka sebenarnya nak jual dah pada dai sebenarnya. Saya dah pun sepakat dah kan. Jadi orang lain pun buka ada 10 orang 15 orang, sebenarnya saya jual kat dai, maka itu juga termasuk dalam an-najas ataupun rasuah yang tidak dibenarkan. Okey, itu dia punya konsepnya. Maksudnya ada persepakatan maka itu jadi isu dan dia tidak dibenarkan oleh kebanyakan para fuqaha. Cuma macam mana kalau saya dengan dai sepakat memang kita nak beli, tapi nanti bila kita dapat salah seorang daripada kita kongsi. Katalah contoh harga barang ni 2,000 kan, mungkin apa-apalah contohnya. Jadi kita kongsi. Maksudnya saya 1,000, kita bagilah contoh paling tinggi kita akan kata 3,000 yang kita okey. Maksud saya 3,000, saya 3,000. Kalau ada orang lain lagi lah. Tapi kalau tak ada orang lain, saya tak naikkan harga. Dai pun takkan naikkan harga, takkan bida lagi. Tengok-tengok dapatlah 3,000. Okey, di sini boleh ke tak kalau kita dua yang berpakat untuk dapatkan barang tu? Baik, kata Imam Al-Auza'i dan juga pendapat daripada Imam Malik rahimahullah, dia dibenarkan dengan tujuan memang betul-betul sebenarnya kongsi. Sebenarnya kongsi, memang nak beli. Jadi dia tak ada unsur pergaduhan ke apa dan pemilikan ke apa, sebab barang tu bukan rumah ke apa. Barang tu adalah barang yang simple je, barang yang mudah. Tapi kita kongsi kan. Jadi di situ ada sebahagian para fuqaha, nama-nama saya sebut tadi membenarkan, tapi kebanyakan para fuqaha tak membenarkan. Kerana apa? Tetap termasuk kacau kepada orang-orang yang sama-sama nak membida tadi tu. Wallahu alam. Okey, kemudian barang daripada custom tadi, autoriti kan, dibagikan adakah kepada individu? Sebenarnya kalau bagi pihak berkuasa tak ada masalah. Contohnya KD
custom diraja lah, kan custom diraja Malaysia ataupun polis diraja Malaysia ataupun juga badan-badan berkuasa, maka yang tu mereka memang tak ada masalah. Mereka boleh buat contohnya kenderaan yang disita, kan, contohnya kita kata kalau mahkamah tu rumah, kan ada dipanggil sebagai adalah dia punya istilah-istilah tertentu. Dan kemudian kalau kepada individu, dia kena tengok kepada akta. Dia ada akta lelongan 2010, apa yang boleh, apa tak boleh. Di situ pun ada termasuklah tadi berpakat tadi tu, termasuk dalam larangan akta sebenarnya. Memang ada undang-undang yang mengkhususkan, maka kalau dia tu sebagai seorang awam, seorang individu, dia boleh buat, tak ada masalah. Orang di pasar malam contohnya kan, dia nak buat itu di hotel, saya nak bida ada 3 biji rumah ni, siapa nak beli contohnya kan, dia buat kat hotel kan. Yang penting dia tak menipu, tak ada unsur apa-apa yang diharamkan, maka hukumnya harus. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Kita nak terus kepada Intan Zurina Abdul Razak pada Facebook. Assalamualaikum Ustaz Daina warga. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah etika dan adab seseorang pembida beragama Islam yang harus ditekankan ketika proses lelongan? Terima kasih atas pencerahan. Apa adab dia Ustaz? Tak masuk kena kaki kanan dulu ke? Bagi salam dulu ke? Macam mana? Silakan. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Adabnya ialah sama seperti jual beli yang biasa. Kan kalau kita kata daripada seorang pembeli, maka pada waktu tu dia betul-betul nak beli, bukan main-mainkan harga. Itu secara adabnya. Sebab daripada hadis Nabi SAW, Nabi SAW menyatakan at-tajirus sadiq al-amin ma'anbiya wa syuhada wa salihin. Dalam riwayat Imam Tirmizi, hadis yang hasan, iaitulah kata Nabi SAW, pembeli ataupun penjual lah yang jujur, mereka akan bersama dengan para Nabi, para Anbiya dan juga orang-orang yang saleh. Maksudnya bila sebut tentang pembeli dengan penjual situ, sudah tentu kalau ada pembeli mesti ada penjual, kalau ada penjual mesti ada pembeli, maka kedua-duanya kena jujur. Masuk tu adab etikanya memang betul jujur nak beli. Dapat tak dapat cerita lain, kan? Yang penting memang ada niat sungguh nak membeli. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, dia kena jaga larangan-larangan. Sebagai contohnya, dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani bai' gharar, Nabi larang jual beli yang tak jelas. Jadi kita sebagai adabnya, kita kena tahu apa yang kita beli. Walaupun kadang-kadang contoh kalau pergi dekat website e-lelong contohnya, di bawah mahkamah tu, kalau kita tengok dia nampak gambar rumah je, tapi dia bagi tahulah dekat kawasan mana apa semua tu, dan sebenarnya memang tak boleh masuk pun, kan. Tapi secara umumnya boleh tak kita membeli yang seperti tu? Kalau kita kata secara adab dan etikanya tak ada masalah. Kerana apa? Mereka yang lelong pun mereka pun tak tahu keadaan rumah tu macam mana. Kan, melainkan kalau ada kita tanya tuan rumah dulu ke, kan, kita tanya mungkin kawan kita tuan rumah dulu tu, dia malu lah kot, kan, rumah dia kena lelong, takkan dia nak cakap rumah dia ada apa, kan. Jadi itu antara perkaranya. Cuma kita nak kata adab-adab ini termasuk juga yang ketiga, selepas mana kita elakkan daripada unsur yang tak jelas dan penipuan dan sebagainya, juga berkait dengan benda-benda yang online. Kan, jadi kena perhati betul-betul lah, kena tengok syarikat apa, cara kaedah mereka buat, kemudian juga daripada sudut kesiapsiagaan kita, kan, maksudnya depositnya dan sebagainya, maka semua itu termasuk dalam adab dan etika berkait dengan jual beli lelong secara ringkas. Wallahualam. Tadi Ustaz disebut bila rumah dan sebagainya yang kita maklum, barang lelong tak boleh tengok, macam rumah dan sebagainya. Jadi cuma ada rumah yang rosak Ustaz, ada barang-barang yang dalam rumah mungkin ada barang berharga. Jadi apa kaedah dia? Kalau barang berharga, adakah dia milik tuan asal yang lama, contoh jumpa emas dan sebagainya dalam rumah, ataupun rumah tu dalam keadaan rosak, kalau cerita buat rumah lah, ataupun sekarang ni terkenal dengan orang kata membida gudang-gudang yang dah lama tak buka dan sebagainya, mungkin ada barang-barang yang rosak atau barang berharga, adakah milik kita ataupun bagaimana? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Secara umumnya kalau dia memang untuk menipu, sebab tu dalam hadis riwayat Imam Muslim kata Nabi SAW, kita nak jual beli yang biasa pun illa buyyinalah, melainkan kamu menerangkan ataupun menjelaskan kalau ada kerosakan pada barang itu. Okey, itu dia punya asalnya. Maka kata Imam Ibn Juzai dan kata Imam Ibn Qudamah, sepakat di kalangan para ulama tidak boleh menjual barang yang telah rosak ataupun menyembunyikan barang yang telah rosak tu keaiban dia. Kan. Jadi kita kata yang tu sepakat. Cuma dalam konteks jual beli, sebahagian pandangan daripada mazhab Imam Abu Hanifah dan sebahagian di kalangan para ulama-ulama yang lain mengharuskan untuk jual beli lelong ni, yang mana kadang-kadang itu yang buat lelong tu adalah pihak berkuasa. Yang pihak buat lelong tu adalah mungkin pihak daripada kerajaan. Yang buat lelong tu mungkin daripada individu ataupun syarikat. Yang mana mereka memang tak tahu keadaan rumah tu macam mana. Yang dia tahu apa dia? Bank contohnya, rumah ni memang tak bayar. Contohnya kan, dah berapa bulan tak bayar kan. Dia adalah mekanisme 3 bulan ke 6 bulan ke berapa ke. Jadi kami tak tahu keadaan rumah ke apa. Yang penting sekarang ni kita nak dua-dua selesai. Jadi kami pun nak kena lelong rumah ni, dan ada lebih kita akan settlekan ataupun selesaikan berkait dengan pembeli, dan kami pun akan dapat modal kami semula
daripada sudut rumah tu. Kan? Jadi kita kata waktu tu tak tahu keadaan rumah, maka hukumnya adalah diharuskan dalam keadaan seperti itu. Melainkan memang orang tipu, rumah memang dah habis hancur apa semua, kan, contohnya kita buat bida lah, kan. Yang tu memang dah tahu dah. Jadi yang tu kita kata dia tidak termasuk dalam perkara yang tidak dibenarkan. Jadi kalau dalam keadaan seperti itu, semua orang tak tahu apa keadaan rumah, yang penting tahu bida dengan harga yang sepatutnya, maka yang tu diharuskan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi dengan topik perbincang kita, barang lelongan, bersama dengan Fadil Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Jadi tuan-tuan dan puan, daripada pukul 6.30 pagi tadi kita berserak langsung dan sampailah ke saat ini, saya kira banyak perkara-perkara yang menambahkan kefahaman kita mengenai kaedah barang lelongan ini ataupun kaedah untuk lelongan dan sebagainya. Jadi insya-Allah tadi sebelum kita berehat, kita bicarakan mengenai siapa yang nak tanggung rumah ataupun barang lelongan yang rosak dan sebagainya, kita jelas. Cuma tadi kita ada soalan daripada nak tanya Ustaz mengenai barang yang ada dalam rumah setelah lelongan, dan barang itu sangat-sangatlah berharga. Adakah dibenarkan untuk kita ambil? Yang kedua Ustaz, nak tambah lagi soalan. Bagaimana kalau orang yang rumah tu dia tak redha, orang yang lama tak redha dengan barang kemas dia, peti ais dan sebagainya, diambil oleh owner yang baru? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Secara umumnya kalau kita tengok, dia bila ada sita rumah tu untuk dilelong, dia ada barang-barang tertentu lah, kan. Jadi kalau kita kata kalau emas, kalau apa semua tu, ada benda yang memang asalnya milik kita lah. Jadi milik kepada pemilik asal rumah tu. Jadi yang tu kalau dia tertinggal letak sembunyi dalam baju ke apa semua, asalnya dia boleh jadi milik kepada tuan rumah yang asal, kan, sebab dia tak termasuk dalam barang sita lah, kan. Jadi semua nak sita pinggan mangkuk kan, contohnya kan. Jadi yang tu sudu kan, yang tu pun dia nak sikit lah pinggan mangkuk semua. Tapi kalau benda yang besar, contoh peti ais, contohnya kalau kita kata kat situ apa lagi, mesin basuh, itu memang kalau termasuk dalam barang sita, dia termasuk dalam barang sita lah. Tengok list daripada mana yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Okey, itu satu. Yang kedua, bila mana kita tadi dalam keadaan tak redha kan, maksudnya saya tak redha. Okey, kalau kita tengok kat sini, yang ni dia panggil dalam istilah fiqh, dia panggil al-hajar ataupun al-muflis, orang yang mana telah tertahan daripada menggunakan harta. Okey, sebab tu pada zaman Nabi SAW, seperti mana diriwayatkan daripada Ka'ab bin Ujrah ataupun Ubay bin Ka'ab, iaitulah Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ni, dia pernah berhutang, banyak hutang dia, sehingga Nabi SAW tak bagi dia menggunakan dia punya duit ataupun tak boleh buat jual beli, dia tertahan, kan, sehinggalah diselesaikan hutang-hutang dia. Kan, jadi di sini menunjukkan bahawa daripada hadis ni, kata Imam Syaukani, satu orang yang muflis, yang mana tadi rumah sampai lelong, dia tertahan tu maksudnya ialah dia bukan cerita redha tak redha. Sebab dia kena selesaikan hutang dia, sebab hutang tu wajib untuk dibayar pihak bank ke, pihak sesiapa ke, dan kemudian pada waktu itu dia perlu selesaikan hutang apa semua, dan kemudian kalau ada balance, kalau perbankan Islam, kalau lepas lelong apa semua tu, katalah rumah tu ada lebih 2,000, 3,000, dia akan pulang balik kepada pemilik dia. Itu kelebihan yang dibuat perlelongan daripada perbankan Islam. Jadi daripada sudut ni, boleh kita nampak bahawa sebenarnya apa yang berlaku itu, dia tertahan, maka dia bukan cerita redha tak redha dah. Dia ceritanya hutang lebih besar daripada redha dengan tak redha itu, dan ini bukan cerita jual beli yang biasa untuk kita redha, tapi adalah jual beli barang lelong untuk selesaikan hutang kita, dan juga untuk selesaikan masalah kita berpanjangan dekat akhirat nanti kerana disebabkan berhutang. Itu maksudnya. Masya Allah, dengar takut tuan-tuan pasal hutang ni, rasa takut sangat. Mudah-mudahan kita dapat selesaikan hutang kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya nak ambil pemanggil seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dai dan Ustaz. Ya. Okay, salah saya begini nak tanya, apakah jenis-jenis barangan lelong yang dikategorikan sebagai sebuah yang diharamkan dalam akad jual beli? Itu soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz,
adakah semua barang boleh dilelongkan atau ada barang-barang tidak boleh dilelongkan ataupun tidak boleh diniagakan bersama umat Islam? Silakan. Baik, okey. Dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, ada barang-barang yang terpelihara yang tak boleh dilelongkan. Contohnya kalau kita tengok kat sini istilahnya iaitulah Al-Quran. Jadi Al-Quran ni dia tak boleh lelong sebenarnya lah, hakikatnya dia tak boleh dilelong. Kerana dia hatta jual beli tu pun sebenarnya bukan akad jual beli. Dia akad adalah upah kepada kalau istilah mudahnya lah, upah kepada syarikat yang mencetak. Maksudnya kos dakwah dia, kos kertas dia. Itu sebenarnya. Bukan kita beli Quran sebab masalah tak boleh dijual beli. Itu dia punya konsep asal. Tapi sebab kita dah biasa pakai jual beli, maka ma'ruf dari sudut adat dia taklah menjadi satu kesalahan, tapi hakikat sebenar dia bukanlah termasuk dalam perkara yang dipanggil sebagai dinamakan jual beli. Kan? Samalah juga macam tadi tu, kita kata contoh senjata perang ataupun barang-barang yang tak boleh dimanfaatkan. Ghairi manfaat, tak boleh dimanfaatkan ni maksudnya apa? Benda-benda yang haram, kan, benda-benda yang syubhah tadi disebutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadis ni lemah, dhaif dalam riwayat Imam Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manishtara sarqah, siapa yang mana membeli hasil barang-barang curi. Barang curi tu dia curi, lepas tu dia buat lelong. Kan? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad syarika fi ithmiha, maka dia tu share atau berkongsi dia punya dosa dia. Kan, jadi maksudnya kita tahu barang ni siapa mamat ni buat bidang ni kan, ni tak pernah tengok, tak pernah ni, maksudnya orang lain pun dok komen, oh hati-hati dia ni, hati-hati ni, contohnya kan. Jadi kita berhati-hatilah, itu syubhah. Maka waktu tu kita tak boleh, walaupun barang tu mungkin kita nak sangat, tapi orang tu yang membida tu tak berapa nak betul kan, tak berapa jelas, maka waktu tu kita kata tak boleh untuk kita membidanya. Tak boleh kita masuk, itulah termasuk dalam syubhah. Itu yang pertama. Yang kedua pula, kita tengok daripada sudut barang-barang syubhah ini ialah barang-barang yang mana kita tengok yang ini sebenarnya biasanya pihak berkuasa yang lelong ni. Contoh macam telefon, itu pun kalau ada lah sebenarnya payahlah nak lelong benda-benda macam tu. Ataupun barang-barang yang dikatakan contohnya ni kita tersangkut dekat airport ni, jadi siapa nak beli bundle dia boleh. Satu bundle 1,000. Barang tu daripada China, macam-macam ada dalam tu. Contohnya kan. Jadi dia pun open. Jadi benda tu tak jelas, syubhah. Kan, benda tak jelas apa yang kita ni. Kalau kata contohnya kita bid itu adalah mesin basuh jelas. Kan, kalau bid itu adalah bajunya jelas, pakaian jelas. Ni tak tahu. Mungkin ada mainan, mungkin ada basikal lah, contohnya kan. Jadi kita bundle macam tu. Yang tu termasuk dalam unsur gharar dan boleh membawa kepada syubhah dan bawa perkara yang pergi kepada haram. Jadi kita tengok beberapa item tu, siapa dia, barang yang kita nak buat tu, dan juga kita kata pemilik asal dia. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Seterusnya daripada Facebook, daripada Awa Musma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan da'i yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga dalam rahmat Allah SWT. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Soalan saya, barang lelongan, barang kemas di kedai Ar-Rahnu yang tidak dituntut pemiliknya, sejauh manakah ianya diukur dan dibolehkan dari sudut Islam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Barang Ar-Rahnu Ustaz, tak tuntut, macam-macam. Ada yang lambat sikit ke? Adakah dia boleh lakukan perkara-perkara yang lain? Adakah dia ada termasuk jugalah Ar-Rahnu ni pembida dan sebagainya? Adakah benda tu termasuk? Tapi silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kebiasaannya Ar-Rahnu dia tak semua samalah. Dia ada dia punya kontrak, ada akad dan sebagainya. Ada jenis Ar-Rahnu ni dia sebenarnya dia pakai tawaruk. Tawaruk ni sebenarnya pembiayaan. Ya, katalah sehingga 80%. Kemudian dia ambil margin keuntungan daripada jual beli yang berlaku itu, dan dia daripada sudut asalnya kalau Ar-Rahnu maka hukumnya adalah harus dan juga patuh syariah. Okey, cuma persoalan dia sekarang bila kita tak mampu nak bayar. Tak mampu nak bayar ni, sebelum kepada barang kemas itu dilelong, dia ada dia punya proses dia. Pertama, dia boleh buat refinance. Kata contoh dia pergi dekat Ar-Rahnu tu, dia kata saya dah tak boleh ni, kontrak tawaruk apa semua ni, saya dah tak boleh nak bayar sebab terlalu ni, boleh tak kita buat sekian-sekian refinance? Maksud refinance ni kita buat apa, ni semula strukturkan semula, mungkin lebih kurang sikit dia punya harga sekian-sekian bayaran tu. Jadi kita kata ada Ar-Rahnu yang boleh buat. Okay, itu satu. Yang kedua, katalah memang tak boleh juga. Okey, biasanya Ar-Rahnu dia akan hantar notis berapa 14 hari. So 14 hari tu, 7 hari tu dia kata ni barang ni dah tertangguh tak bayar apa benda semua ni, dia punya upah apa benda semua ni tak bayar, kalau ada upah lah. Jadi di situ kami bercadang kalau tak ada apa-apa, maksudnya dalam 7 hari lagi kalau tak hantar juga ataupun tak bayar juga, tak selesaikan, maka kami akan buat lelongan. Hantar pula satu surat lagi ataupun email ataupun apa-apa pemakluman pada hari yang terakhir. Kan. Lepas tu dia bagi, ada tempat yang dia bagi extend lagi, dia bagi lebih sikit lagi dalam 2-3 hari lagi. Kalau tak ada juga, barulah barang tu jabatan Ar-Rahnu dia akan semak dan kemudian akan diluluskan dia punya jabatan untuk masukkan kepada barang tu dilelong.
sebab tak bayar tadi tu. Dia ada notis sebenarnya. Dia bukan duduk diam-diam terus pergi kan. Tak. Dia ada notis, ada peringatan. Jadi kat situ. Kemudian lelong tu pula macam mana? Dia boleh jadi dua. Sama ada dia diiklankan di Facebook ataupun apa oleh syarikat Ar-Rahnu tu, dan kemudian kita boleh masuk membida. Bolehlah beli borang RM5 tadi. Bolehlah borang berapa tu kita masuk, dan kemudian kita letak harga kita, dan kemudian mas tu dia bagilah gambar apa benda semua tu, ataupun ada setengah-setengah tu boleh site visit, boleh datang tengok. Boleh juga ada waktu-waktu tertentu tu, dan kemudian proses membida pun dilakukan. Okey, kemudian katalah contohnya dah dijual, dah dapat lelong apa semua. Kalau kita ada lebihan daripada tadi, syarikat Ar-Rahnu dia akan pulangkan semula kepada kita. Katalah lebih tak banyak, RM12 contohnya. Jadi RM12 tu dipulangkan. Kalau yang mana syarikat pajak gadai yang tak Islamik, dia takkan pulangkan. Itu semua termasuk dalam kos ataupun cas dia lah. Jadi itu kelebihan antara Ar-Rahnu yang Islamik dan juga yang tidak Islamik lah. Okey, jadi kita kata secara umumnya benda tu berlaku, dan kalau contoh bila dia open, dia buka tu, tak ada orang yang membida, maka syarikat Ar-Rahnu biasanya pula dia akan buka itu kepada peniaga-peniaga emas. Siapa nak ambil, sebab nanti dia akan leburkan, dia akan buat desain lain lah. Contohnya begitu kan. Jadi yang itu biasanya sama juga kalau dah berlaku, maka kalau ada lebihan dia akan bayar semula kepada orang. Jadi daripada sudut hukumnya, adakah dia termasuk dalam barang ribawi? Yes, dia adalah item ribawi. Maksudnya nak jual beli dia kena on the spot. Kalau nak buat dia punya pertukaran, kenalah bukan on the spot tu, masuk serahan segera. Dan juga kalau nak buat dia punya pertukaran tu kena sama berat, sama dia punya ketumpatan emas 916 contohnya. Tapi kalau Ar-Rahnu dia tawaran harga. Kan. Jadi yang pentingnya kamu nak beli nanti tu, itu mesti serahan on the spot juga. Maksud bila kamu dah dapat, katalah saya menang harga RM8,000 contohnya. Oh, besar jugalah emas dia tu kan. Harga RM8,000. Jadi saya pun kena bayar on the spot, kena pergi tempat tu dan terus dapatkan emas tu. Tak boleh kata tangguhlah kot, saya bayar dulu, tahun depan saya ambil. Tak boleh. Kerana itu dah berlaku riba. Hatta tangguh berapa jam pun bukan dalam majlis akad, maka dah berlaku riba. Contoh saya kata saya on the way ni, kan, tangguh sikit lah contohnya kan. Maksudnya lambat sikit lah, mungkin sehari lah kot. Kan, mungkin saya punya ni jauh dan sebagainya, tapi kita kata berlaku pertangguhan, masalah. Dia akan pergi pada riba. Jadi secara umum kalau Ar-Rahnu dia buat lelongan tidak jadi masalah, dan siapa-siapa pun boleh membeli. Baik, alhamdulillah. Terusnya daripada Facebook, daripada Norbayah. Adakah seseorang itu boleh melelong barangan kepunyaan orang lain yang telah meninggal dunia, contohnya di dalam ahli keluarga yang terdekat? Soalan yang bagus, Ustaz. Adakah dibenarkan untuk ahli keluarga telah meninggal? Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau dia tertakluk dengan harta pusaka, maksud orang dah meninggal ni, dia meninggalkan harta pusaka lah. Cuma berlaku sedikit, bukan pertelingkahan, bagaimana cara nak membahagikannya. Contoh, yang si mati ni meninggalkan katalah contoh gelang 200 gram. Berat tu kan, katalah emas semua tu 200 gram. Jadi kalau seorang ni pakat ambil sikit, semua saya ni tak mampu, adik-beradik lah contohnya, laki perempuan tak mampu, kemudian mungkin ada waris-waris yang masih hidup pun kata kita jual je lah kot, kita lelong ke apa, nak segera cepat kita ambil cash je. Agihan secara harta pusaka. Maksudnya dilelongkan barang tu sebelum agihan harta pusaka, dan kemudian cash daripada duit itu dibahagi secara harta pusaka. Maka hukumnya harus. Itu dia punya konsep dia. Maksudnya selagi mana tertakluk pada harta pusaka yang Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 10, ayat 11, ayat 12 yang menyatakan bagaimana keadaan agihan harta pusaka, maka dalam keadaan itu tidak menjadi satu perkara yang diharamkan. Tapi kalau dia lelong, dia sendiri ambil, bukan agihan harta pusaka, yang itu haram. Maka Allah kata pada ayat yang ke-13, wa may ya'sillahu wa rasulahu wa yata'adda hududallah. Surah An-Nisa ayat yang ke-13, ayat 14, siapa yang bermaksiat pada Allah, tak bagi harta pusaka secara adil, dia main lelong je macam tu, dia sendiri ambil, ataupun dia diam-diam. Dia pergi cari mak dulu, rasanya ada tunjuk rantai, ada tunjuk gelang, dia pun pergi cari, dia diam-diam, dia ambil seorang, lelong contohnya, sebab nak pakai cash. Lelong tu perlukan persetujuan, Ustaz? Minta maaf, Ustaz. Perlukan persetujuan antara ahli-ahli semua ke, ataupun boleh lelong duit bahagi ke, macam mana? Secara umumnya perlukan persetujuan. Perlukan persetujuan, sebab semua pakat mungkin nak ambil cash lah. Jadi pada waktu tu perlukan kepada persetujuan. Jadi kita kata tadi, kembali pada isu tadi, kalau persetujuan kemudian diagih secara harta pusaka, duit cash tadi, maka itu tak ada masalah. Kemudian kalau dia ada unsur penipuan tadi, dia mengelak, dia sendiri yang nak ambil, kemudian dia lelong, yang itu hukumnya makan harta pusaka. Maka Allah kata dalam surah An-Nisa tadi ayat 13, kekal dalam neraka selama-lamanya. Itu bala dia bila orang tak bila orang mempermain-mainkan tentang isu harta pusaka. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak perkara ancaman ataupun banyak perkara kebaikan. Pertama, kebaikan kita dapat bila kita belajar mengenai barang lelongan ni, kita tahu kaedah yang sebenarnya dalam kita melakukan asas muamalat jual beli lelongan ini, dan mudah-mudahan kita tak tertipu dan juga kita tak terlari pada landasan. Yang kedua, jangan juga kita jadi orang yang mana
tidak berguna ataupun benda perkara-perkara yang mudaratkan kita dalam kehidupan kita, apabila kita muamalat ni kita ambil dalam keadaan tidak endah ataupun ambil benda yang ringan dan tak kisah haribawi dan sebagainya, benda-benda ini takut-takut akan menjerumuskan kita, bukan saja kita, bahkan ahli keluarga kita ke dalam, kata Ustaz tadi, ke lembah kebinasaan, iaitu neraka Jahannam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita di TV3 mengenai tajuk kita barang lelongan akan tamat di sini, tapi kita akan teruskan bicara kita mengenai topik barang lelongan di TV9. Jadi terus setia dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi dalam topik perbincangan kita barangan lelongan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Jadi tuan-tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana setia dengan Tanyalah Ustaz. Berpindah TV pun masih lagi ikuti siaran ini, dan mudah-mudahan asbab kita mengikuti siaran dah bersungguh-sungguh untuk belajar ni, asbab hidayah untuk diri kita dan seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan, tadi sebelum kita berehat ataupun kita berhenti seketika, banyak perkara yang mana sebelum ni mungkin ada yang tengah menulis, ada yang tengah orang kata apa ulang kaji, nak tahu dan sebagainya. Jadi jangan lupa, sekiranya ada persoalan yang baru terdetik, nak tanya seorang ustaz ni, boleh terus hubungi kami di talian 1800881677 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Baik, tuan-tuan dan puan, sampai dengan masa saya nak ambil satu lagi soalan daripada Facebook, daripada Rahizah. Assalamualaikum Ustaz Da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi dan semua sahabat-sahabat syurga. Apakah dibolehkan membeli barangan yang dilelong oleh pihak bank konvensional di mana barangan tersebut adalah merupakan barangan cagaran kepada bank? Terima kasih. Kak Zah Cenor Pahang. Jadi orang kampung Ustaz ni orang Pahang, dia tanya mengenai barang konvensional yang telah dilelongkan daripada bank konvensional, lelong. Jadi kan dibenarkan? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Okey, secara umumnya kalau kita tengok, kalau asasnya satu, katalah contoh pemilik rumah, pemilik kereta, dia beli secara konvensional, maka yang dia beli itu, cara beli itu haram, kereta tu halal. Maksudnya kereta tu okey kan, cuma cara kaedah dia mendapatkan harta tu. Jadi kita tak boleh kata beli beli haram naik kereta. Ada orang kata macam tu. Sebenarnya tak. Rumah pun dia kata haram duduk dalam rumah sebab konvensional kan. Tak, maksudnya cara dia beli tu yang haram tu. Tapi rumah tu kita kata adalah keizinan daripada sudut syarak untuk dia duduk. Okey, persoalan bila mana tak mampu bayar, konvensional kena penalti, kena compounding dan sebagainya, berganda-ganda, dan kemudian pada waktu tu lelong. Jadi lelong ni kita pun masuklah untuk membida. Boleh tak kita membida? Okey, kita membida, nanti kita akan buat financing. Kan, kalau kita ada duit, contoh kita masuk bida harga rumah tu 80,000, mungkin 100,000 kita ada cash, kita beli terus, settle lah, tak ada masalah apa-apa. Tapi bila kita buat pembidaan tu, maka nanti kita dah siap bida, dia 10%, ada tempoh 100 ke 120 hari untuk kita selesaikan pembayaran, untuk disburse duit tu kepada bank konvensional tadi, dan kemudian kita buat financing tadi dengan bank lain, Islamic bank. Katalah contoh yang ni tak Islamik tapi adik dia Islamik kan. Yang dia beli tu dengan bapak dia tak Islamik. Saya tak nak sebutlah bank mana-mana tu. Tapi kita beli dengan dia punya dia punya yang Islamik tu, maka waktu itu hukumnya harus. Sebab kita punya financing rumah kita tu, yang dia financing dia yang konvensional, tapi kita punya financing tadi adalah kita buat dengan financing yang baru dan juga Islamik, maka tak ada masalah. Kan, tapi kalau kita buat financing yang balik, maka kita masalahnya adalah financing kita tu lah. Kita punya pinjaman kita tu yang terlibat dengan riba. Isu dia bukan beli, isunya finance tu. Finance tu sendiri. Jadi baik. Beli tu tak ada isu, dan kemudian buatlah financing dengan perbankan Islam. Itu boleh tukar. InsyaAllah boleh. Baik, Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Seterusnya daripada kita ada pemanggil seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Da'i Hilman, Kak Iyat sini, Nur Hayati Ismail. Buat panggilan dari Yan Kedah. Masya Allah. Kak Iyat, teruskan dengan soalan Kak Iyat. Okey, terima kasih Da'i. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Iyat nak tanya, bagaimana sekiranya berlaku kematian kepada si pembida? Adakah masih sah soal lelongan tu Ustaz? Dan minta Ustaz jelaskan sikit ada dalam segi syariat Islam, mana yang lebih baik, sama ada kita menjual barangan tersebut atau kita buat lelongan. Itu saja soalan Kak Iyat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iyat atas soalan yang diberikan. Meninggal pula orang yang membeli yang tadi membida dia tu. Meninggal Ustaz. Adakah jadi hak milik dia ataupun bagaimana? Silakan.
Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tengok kepada barang yang dibida. Okey, kalau barang yang dibida itu adalah rumah, maka rumah ni biasanya dia ada MRTT kalau Islamic Bank lah. Maksudnya akan di-cover oleh takaful. Maka rumah tu jadi milik siapa? Jadi milik ahli waris. Walaupun mungkin baru 2 hari dia dapat, baru nak selesaikan dia punya apa sekian-sekian tu, tapi kena tengok proses tu setakat mana. Sebab biasanya dia akan bagi contoh, kalau kita lelong tu beli e-lelong dekat mahkamah apa yang di bawah website Mahkamah apa semua tu, ataupun lelong tu adalah orang awam, pemaju ke apa semua dia lelong. Jadi pada waktu itu dia nak kena tengok daripada sudut di mana proses tu. Sebab dia bila dia dah bayar deposit tu kan, daripada rumah tu, maksudnya katalah 300,000 rumah tu dia bayar 30,000, dan kemudian ada benda lain lagi, cas lain nanti peguam benda semua, dia ada COS, contract of sale yang dia kena sign, dia punya apa agreement, persetujuan dan borang dan sebagainya, maka semua tu melibatkan kos. Okey, tengok proses tu sampai mana. Kalau kata contohnya dah selesai, tinggal dia nak bayar bulan-bulan macam biasa, maka yang tu biasanya MRTT akan cover dan akan jadi kepada ahli waris lah, disebabkan kematian. Tapi kalau masih dalam proses tadi, tu kena tengok balik pada yang asal. Sebab biasanya kalau baru 30%, kemudian nanti kita tengok bila dah meninggal dunia, siapa nak bayar? Untuk financing untuk rumah nanti tu kan. Maka tengok pula, bincang pula dengan pembida apa semua tadi, maka pembida kata dia open semula tender tu, yang deposit tadi dipulangkan balik kepada orang yang waris yang meninggal dunia tadi. Boleh jadi macam tu juga. Jadi nak tengok dia sampai ke mana dia punya konsep. Okey, tahap dia. Okey, itu yang pertama. Yang kedua pula, boleh jadi yang pembida tu tarik, yang nak menjual tu dia tarik diri balik. Contoh, saya buat financing bank apa semua, kemudian bank dah lelong, maksud nak lelong, tiba-tiba saya dapat pula mungkin rezeki apa, bonus ke apa, saya tebus balik. Baru nak bida, maka waktu tu tak ada kira bida lah, jadi saya yang tebus balik. Boleh juga berlaku macam tu. Jadi tengok pada keadaan yang bagaimanalah. Okey. Kemudian di antara menjual yang biasa dengan melelong, jadi kita kata dua-duanya adalah daripada perkara ada petunjuk syarak. Maka kalau siapa yang mana dia nak beli jual lelong, mungkin dia nak dapat, nak habiskan barang dia cepat, silakan. Tapi kena ikut garis panduan syarak yang kita bincangkan sejak daripada awal tadi. Tapi bagi siapa yang mana nak buat jualan biasa, nak jual rumah kan, dia contohlah market value 500,000, dia nak jual 480,000, tak ada lelong, tak ada apa, sekian, sila tak ada masalah. Kan dia nak jual baju ke bantal ke contohnya, dia nak lelong, silakan, tak ada masalah. Okey, jadi kalau kata mana yang lebih baik, secara umumnya kedua-duanya ada dia punya hukum syarak, kedua-duanya dibenarkan. Dan kalau kata yang lebih baik, asalnya patutnya jual beli biasalah, sebab satu orang, senang, mudah dan sebagainya. Ada pelelong, ada ramai orang, kena pula main harga dan sebagainya. Jadi di situ cuma nak bagi tahu, jual beli biasa ataupun jual beli lelong, kedua-duanya dibenarkan dan tidak menjadi satu benda yang diharamkan oleh syarak. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Seterusnya kita ambil pemanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muhammad, Ustaz apa ni? Ustaz Mustafa. Ustaz Mustafa Mawasuki dan Ilman. Ya, Tuan Haji Tukinon. Teruskan dengan soalan. Inilah Ustaz dan Dai. Ini mungkin ada berlaku. Saya sendiri pun ada dan orang lain ada, Ustaz. Saya beli rumah lelong. Rumah lelong, ialah tahulah rumah lelong tu macam tak apa, banyak yang rosak lah, Ustaz. Tapi saya dah baiki semua. Bila saya dah duduk lebih kurang mungkin agak-agak 5 tahun, timbul pula masalah, Ustaz, yang dia akan saya suruh bayar tonggak kan, tak kira pilih air ke ataupun maintenance. Maknanya saya baru dapat yang saya beli itu, maknanya yang lama-lama adakah saya kena bayar dia punya tonggakan tu, dia tuntut pada saya. Jadi saya nak minta pandangan Ustaz, macam mana cara macam ini? Adakah saya nak kena abaikan aja ke ataupun macam mana? Itu saja soalannya, Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang bagus daripada Tuan Haji Tukinon mengenai isu barang-barang ataupun cas-cas yang lama daripada penghuni sebelumnya. Adakah itu termasuk dalam hutang kita juga, Ustaz? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Antara perkara pertama yang mana nak membida rumah ataupun apa-apalah barang, termasuk mungkin emas ke ataupun apa yang mungkin ada tangguhan ke apa. Jadi kalau biasanya yang melibatkan perkara itu, kita kena tahu dan kena tanya, kena semak, ada tak bil utility semua yang tertangguh. Sebenarnya adakah kena kepada kita? Secara umumnya patutnya, wajibnya kepada yang asal, sebab dia yang berhutang. Tapi disebabkan kita tak cakna, contoh saya buat contoh gini, kita jual beli motor. Jual beli motor ni kita tak tahu rupanya owner lama ada 13 saman yang mana dia tak selesai kan. Jadi saman tu saman macam mana, saman parking, saman apa semua. Bila kita semak,
letak semak dekat MyEG contohnya, masuk dalam tu tengok ada 13 saman. Tapi saman tu sebelum kita beli. Jadi siapa yang bertanggungjawab pada asalnya? Patut yang bertanggungjawab, yang wajib membayar adalah owner yang asal. Jadi siapa yang wajib membayar patutnya ialah kita kata siapa? Iaitulah orang yang mula-mula pemilik asal. Cuma kita kata bila dah terkena macam ni, dia jadi nama kita pula. Blacklist lah, apalah dan sebagainya. Maka pada waktu itu secara umumnya kita kata dhaman ataupun perpindahan itu bertangguh ataupun kembali kepada kita disebabkan kecuaian kita tak semak. Kan? Tapi sebenarnya asalnya kalau tanya siapa punya, yang pemilik asal. Kalau tanya siapa yang kena bayar saman apa semua, pemilik asal. Itu yang sepatutnya membayar. Dan atas nama dan IC dia. Atas nama dan nombor IC dia. Cuma kita kata tak sedap lah kita duduk rumah ada yang tertangguh kan. Kemudian kita nak tukar tu, dia kata tak boleh ni, ada tangguh apa semua kena bayar. Selesai kan. Contohnya berapa? 1,000 lebih. Barulah boleh tukar nama contoh. Jadi dia jadi isu pula dekat kita. Cuma kalau kita selesaikan itu dikira sebagai sedekah lah. Itu cerita dia. Tapi daripada sudut kewajipan, asalnya sepatutnya kita tak berkewajipan sebab dia yang berhutang. Dia yang menangguhkan benda tu, dia yang tak bayar utilities, bil apa semua, dia asalnya. Cuma kalau kita kata daripada sudut undang-undang dekat sini, sepatutnya pihak yang melelong dan sebagainya dia tak kaitkan nama kita lah tentang isu. Maksudnya seolah-olah kita bida, kita buat pembayaran apa semua, kita yang asal. Tapi kalau kita yang nak selesaikan, maka pada waktu itu maksudnya dia punya hutang-hutang tertangguh, maka itu adalah benda yang baik tapi tidak berkewajipan. Cuma di isunya nama kita lah. Kan rumah tu nama kita semua, tiba-tiba ada tangguh padahal bukan kita yang buat. Jadi nak tak nak kita terpaksa selesaikan juga perkara itu. Baik, alhamdulillah. Tu baru Ustaz kata tadi apa? Jangan cuai. Kadang-kadang kita ada perkara-perkara yang kita kena tengok daripada A sampai Z bila mana kita lakukan lelongan dan sebagainya ni. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berehat seketika. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi dengan topik perbincangan kita, barang lelongan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Tuan-tuan dan puan-puan, mengenai hal lelong ni kita dah orang kata apa, banyak dah perbincangan. Jadi kita nak ambil lagi satu soalan daripada Umi Hani pada Facebook. Ramai artis baik dalam maupun luar negara melelong barangan peribadi mereka dengan tujuan amal. Adakah nilai harga yang diperoleh tidak setimpal dengan kualiti barang, namun kerana popularitinya harga terus naik? Apa pandangan Islam dalam hal ini? Mohon perkongsian ilmu daripada Ustaz. Soalan yang bagus, Ustaz. Jadi kadang-kadang kita jual dengan niat untuk apa? Untuk kebajikan dan sebagainya. Kadang-kadang mungkin jual satu telefon dengan harga yang mungkin melampau. Sebab apa? Koleksi peribadi Da'i Hilman. Adakah dibenarkan, Ustaz? Silakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada satu persoalan yang sangat baik sebenarnya. Okey. Pertama sekali kita kena faham bahawa sebenarnya dalam isu berkait dengan jual beli barang koleksi peribadi dan sebagainya ni, kita nak bagi kepada disebut tadi amal. Sebenarnya berapa kita nak bagi kepada kebajikan amal tu? Kan? Katalah contoh daripada hasil ni memang betul-betul 30% saya ambil, 70% saya akan bagi. Yang tu kena clear. Kalau setakat umum sebut amal ni, sebenarnya bila kita beli, kita nak tahu berapa sebenarnya yang dibagi kepada amal tu. Kan kebajikan tu, dan berapa yang diambil keuntungan. Jadi katalah contohnya, katalah laku 10,000 kan. Jadi maksudnya katalah 30%, 3,000 saya ambil, 7,000 kepada kebajikan amal. Jadi yang tu pertama kena jelas juga. Berapa persen, berapa percentage lah. Maksudnya peratus yang nak dibagi pada saya, takkan saya tak ambil langsung, mestilah ada juga kan. Cuma kita kata berapa. Okey, itu satu. Yang kedua, barang-barang koleksi peribadi, item, benda-benda yang kita kata benda tu biasa je tapi dia jadi mahal dengan sebab ada nama kan, ataupun sebab orang yang gunakan kan, koleksi lah. Jadi adakah dibenarkan untuk membida lebih pada harga pasaran ataupun harga tu melambung-lambung dan mungkin juga melampau-lampau harganya? Jawapannya, jika ada orang yang nak membeli benda tu, sanggup membida benda tu, maka hukumnya harus. Kan dia tak ada sebab tu sampai berapa harga ni, kalau kita tengok seperti mana seorang sahabat Nabi SAW yang mana Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, kalau tengok dia beli dia punya rumah, dia punya tanah tu harga asalnya adalah lebih kurang dalam 700,000.
tapi dia jual lebih hampir kepada 1.6 juta ataupun lebih kepada 7 juta. Berapa banyak? Maksudnya beratus kali ganda tu daripada harga asal dia beli, kemudian dia jual, dan tambah pula dengan sentimental value kan, tambah pula dengan koleksi dan sebagainya. Maka siapa yang mampu untuk beli, dia beli silakan. Siapa yang mana tak nak untuk bid apa semua, tak ada masalah. Jadi boleh tak cerita tentang harga melambung-lambung tinggi tadi? Kalau ada orang beli sanggup membayar, maka silakan. Contoh kita kata motor ni harga pasaran 1,000 tapi dijual sampai 60,000 contohlah kan. Jadi ada orang nak beli, dia kata koleksi peribadi kan, contohnya kan, ini payah nak jumpa dalam pasaran, ada orang nak beli, silakan beli, tak ada masalah. Tapi kalau orang yang tak beli tu jangan pula kata apalah, maki pula orang barang ni semua kan. Itu kita kata bukan satu perkara yang baik lah. Cuma nak kata ada orang beli, mampu dia nak beli, dia mampu untuk membida barang macam mana pun, tinggi harga macam mana pun, daripada sudut keizinan syarak saya sebut, tak ada para ulama yang khusus menetapkan berapa keuntungan yang dia boleh ambil maksimum, termasuk dalam jual beli dan juga ketika mana melelong barang. Tak ada. Cuma kita kata ada dia punya rintisan, disebut oleh Imam Ibn Abidin dan juga sebahagian pada mazhab Imam Syafi'i, jangan lebih daripada 1/3 harga pasaran. Ada jugalah. Cuma kita kata yang majoriti para ulama kata tak ada harga maksimum bila mana kita berjual barang, termasuklah lelong. Wallahualam. Baik, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan perempuan, apa kita belajar kat sini? Jaga mulut kita. Sebab apa, kadang-kadang mulut kita ni mudah, ringan sangat nak cakap ke orang yang beli barang mahal ni. Takut-takut kita terjerumus dalam orang-orang yang tidak membenarkan kaedah syarak. Jadi insya-Allah kita nak terus ke Facebook daripada Nur Dahlia Biru. Sekiranya barangan lelongan itu bercampur baur dengan unsur palsu atau penipuan dalam transaksi, bagaimanakah penyelesaiannya? Adakah hukum transaksi tersebut tidak sah? Jadi bercampur baur Ustaz antara palsu dan penipuan, adakah transaksi itu sah? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Okey, kalau kata transaksi akad ni dia ada dua jenis. Satu akad yang batil dan kemudian tak sah. Satu akad yang mana dia batil tapi jual beli sah, tapi yang melakukannya tu berdosa. Boleh jelas tu? Maksudnya yang batin apa? Yang ada riba, yang ada unsur penipuan yang disebutkan tadi, maka yang tu totally tak ada kata sah tak sah, asalnya memang tak sah. Sebab apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Imam Ibn Hibban, hadis yang hasan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghasya falaysa minna wal makru wal khida'u finnar. Siapa yang menipu bukan di kalangan kami, yang buat tipu muslihat, yang mengelabui masyarakat dan sebagainya, maka dia di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ancaman bagi penipu, terutama juga orang yang melakukan jual beli. Jadi walaupun dibuat lelong, ada unsur penipuan. Contoh macam tadilah jual kat pasar malam, jual hadis kan. Jual hadis tu harga RM20, dia lelong lah 3 berapa sekian-sekian kan. Rupanya dia kata ada 1 terabyte contohlah kan. Dia punya apa tabung, apa istilah dia? Tabung lah. Kan dia punya jumlah dalam tu boleh isi berapa kan. Semua dia kena maklumat boleh isi video apa semua. Tapi sebenarnya ada 5 gig je. Maka itu menipu. Maka asalnya jual beli tak sah. Bila tak sah, maka patutnya dipulangkan balik dan duit tu kita ambil balik. Itu konsep. Okey. Ada jenis jual beli ni yang mana dia sah ikut majoriti para ulama, tapi hakikat sebenarnya dia berdosa. Contoh yang berpakat tadi tu. Contoh pelakat membida apa semua tadi tu, dan kemudian tiba-tiba dia naikkan harga dan orang tu bukan niat nak beli pun, saja nak mainkan harga supaya orang lain yang beli terkena, dia dapat harga tinggi dan dia dapat sikit komisen. Yang berpakat dengan penjual tadi tu. Baik, yang tu jual beli sah ke tak? Kata Imam Ibn Qudamah, kata Imam Nawawi dan majoriti para ulama menyatakan jual beli itu sah, tapi pelakunya berdosa besar. Jadi dalam bab muamalat ni bukan semua dikira kategori tak sah, tapi nak kena tengok kontrak macam mana, apa kategori dia, maka kena perhatikan betul-betul. Jadi kalau kata ada unsur penipuan semua tadi, dia masuk terus tak sah. Dia bukan cerita sah tapi berdosa, tak, dia terus tak sah. Wallahualam. Ustaz, tadi bila Ustaz sebut pasal pembida tadi, Ustaz, saya tertarik. Ialah satu, sepakat, mana kata dah ada sepakatan, ada perancangan di situ. Yang kedua dipanggil dengan izin joy bidder. Adakah joy bidder ni dengan izin lah dibenarkan dalam Islam? Suka-suka nak bid, dia tak ada kena-mengena orang, saya saja nak letak 50, 100, saya saja. Adakah dibenarkan? Okey, dia secara umumnya kita membida tu memang niat nak beli. Tapi kalau kita sengaja masuk tu, kita mempengaruhi harga. Kita tak 50, saya nak letak mungkin 100 tapi saya letak 50, 20, apa ada 20. Saja letak. Saja main-main. Iaitu hukumnya tak dibenarkan. Kerana apa? Kerana dia akan menaikkan harga dan kacau orang yang betul-betul memang nak beli. Mungkin dia boleh maksimum 70, tapi sebab dia kata 70 ni letaklah 71 contohnya kan. Jadi orang pun geram, letaklah 80. Dia kata letaklah 81 contoh kan. Dia main-main macam tu. Maka hukumnya tidak dibenarkan. Itu termasuk dalam orang yang an-najas juga, yang dilarang oleh Nabi SAW masuk dengan suku
suka-suka dan bukan tujuan untuk membeli sebenarnya. Wallahualam. Baik, kena crop video ni, bagi tahu kat orang-orang yang suka join video ni. Jadi insya-Allah kita akan ambil pemanggilan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Hello. Ya, hello. Siapa di talian? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fawira bin Ahmad daripada Bukit Beruntung, Selangor. Ya, teruskan Tuan Fawira. Okey, soalan saya macam ni Ustaz ya. Kita ni dalam keadaan susah. Okey, dalam susah kita ada sikit emas daripada isteri kita dan berbakat-bakat. Okey, kita nak bagi emas kita pada jiran. Kita perlukan duit kan. So kita bagi emas kita pada jiran kita. Betul, kita minta lah duit yang seberapa yang kita nak tu. Lepas tu, sampai satu ketika kita pun tak mampu nak bayar terlampau lama sangat. Tiba-tiba jiran kata, bila kau nak bayar, bila nak bayar. Lepas tu kita kata tak mampu lagi. Oh, kalau kata macam itu, dia kata, aku gadai lah kau punya emas ni, aku pun nak pakai duit. Kata. Di situ kedudukannya macam mana Ustaz? Baik. Terima kasih kepada Tuan Fawira atas soalan yang diberikan. Ya, sama-sama Ustaz ya. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana Ustaz? Kadang-kadang kita bagi cagaran emas dengan soalan yang diberikan mungkin ada tak jelas sebagainya, cagaran emas, tapi kadang-kadang kita nak ambil balik tu tak ada duit. Jadi bolehkah orang yang mengambil tu suka-suka tidak? Tak apalah kalau lambat sangat aku jual je lah. Boleh ke Ustaz? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih pada Encik Muhammad Fawira. Bukit Beruntung adalah tempat biasa orang lelong rumah. Kawasan tu ramai orang lelong rumah sebab rumah situ murah sikit dan kemudian kawasan tu dia punya tempat lah keadaan tu. Okey, kemudian Lembah Beringin apa sama juga. Jadi orang yang bida rumah tengok rumah ni dia tahu dah kawasan-kawasan tu. Okey. Jadi bila kita sebut tentang isu emas tadi, dia sebenarnya minta maaf sebutlah Cik Fawira tadi patutnya pergi kepada Ar-Rahnu. Ar-Rahnu ni maksudnya banyak dah dekat luar sana. Ar-Rahnu ni bawah bank ada, bawah koperasi ada dan sebagainya. Pergi dekat situ. Itu yang sepatutnya. Dan boleh dapat segera? Yes, boleh dapat segera. Cuma dia punya maksimum tu mungkin pergi 80 ke 85% lah daripada harga emas tu. Kata harga emas tu katalah 10,000, mungkin kita dapat 8,500 lah sebab kita nak guna cash. Okey, yang tu nasihat saya yang pertama. Yang kedua, boleh ke tak buat tadi? Boleh, tak ada masalah. Cuma isunya tak ada kontrak, tak ada akad, macam mana, berapa bulan. Kalau di Ar-Rahnu, biasa dia akan bagi 6 bulan, plus 6 bulan, plus 6 bulan. 18 bulan. Lepas 18 bulan tu cerita lain lah. Itu yang nak pergi lelong apa semua tu kan. Jadi dia ada dia punya tempoh dia. Ada dia punya notis dia, ada dia punya apa sekian. Tapi ni sebab orang sebelah rumah, mungkin 6 bulan pun tak pasti. Mungkin 3 bulan lepas tu kan. Kita janji dengan dia mungkin sebulan, mungkin 2 bulan. Tapi dia kata tak apalah 3 bulan lah macam tu, senang cerita kan. Lepas 3 bulan kita tak mampu. Lepas tu kata 6 bulan jadi pening. Kan jadi mana satu ni? Okey di situ. Okey cuma sekarang ni adakah boleh dia lelong? Tu jadi persoalan dia, boleh tak dia lelong tu kemudian dijual ke apa, dia nak dapatkan cash dan barang tu kira macam mana? Okey, boleh. Mudah saja. Macam mana cara dia? Pergi ke Ar-Rahnu. Kan? Pergi ke Ar-Rahnu. Maksudnya pergi yang tadi tu yang nak lelong tu, pergi ke Ar-Rahnu, kemudian dia dapatlah berapa-apa cash tu dan kemudian kalau dia rasa dia nak tebus, dia tebuslah. Kalau tak ada rasa nak tebus, akhirnya akan berakhir dengan lelong di Ar-Rahnu. Okay. Cuma nanti dia boleh bagi tahu kepada yang tuan tadi, saya dah pergi letak dekat Ar-Rahnu. Kalau kau nak tebus, kau pergi tebus kat sana lah. Kalau kau tak ada, kau punya pasal kan. Jadi yang penting aku dah dapat cash ni, akan konsep dia dan kau kena bayar lah. Kena bayar dan kemudian kalau lelong, maka lebih duit tu akan dibagi ataupun asalnya dia akan bayar kepada jumlah suruhan yang dipinjam kepada orang jiran dia tadi tu. Jadi ke situ dia punya konsep. Cuma kalau kata dia jual terus, dia dapat lelong lah katakan, dan kemudian dia dapat baki duit tu, katalah contoh 8,000 kan. 8,000, maka kita kata dia dapat contohnya 9,000. Jadi 1,000 tu sebaiknya dia pulang balik pada yang tadi. Dia cuma ambil hutang dia yang asal. Wallahu alam. Bukan saja kita tahu jawapan, tapi penyelesaian pada masalah tu. Jadi insya-Allah kita dah sampai kepada penghujung rancangan. Banyak lagi kita nak bicarakan. Ustaz, sedikit kesimpulan ringkas Ustaz. Silakan. Dengan tajuk kita pagi ni. Pertama sekali, jual beli lelong ni adalah dibenarkan oleh syarak. Yang kedua, kita kena mengikut dan menjauhi segala larangan ketika mana kita berjual beli dan juga lelong ni. Dan yang ketiga, nak beli rumah ke, nak lelong kereta ke apa semua, jangan terlibat dengan penipuan. Semak betul-betul, tengok betul-betul rumah kat mana, apa yang berlaku dan sebagainya sebelum kita terlibat dengan apa-apa penipuan ataupun kesusahan pada waktu yang akan datang. Wallahualam. Baik, sedikit doa Ustaz, silakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Amin, amin, amin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Mustafa atas ilmu yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang ilmu yang diberikan oleh Ustaz kepada kita semua dapat kita amalkan dan juga dapat kita sampaikan. Saya dan Al-Fadhil Ustaz mohon ampun dan maaf sekiranya terasa bahasa terlebih bicara. Esok jangan lupa bersama dengan sahabat saya, Da'i Hadari dan juga panel Maulana Ustaz Nur Effendi Hamid dengan tajuk Sirah Arah Kiblat Pertama. Jadi insya-Allah, wallahu alam, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bagi manfaat dan hidayah untuk diri saya dan kita semua dan seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.